Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 7 November bersama saya Fazril Hisham Afandi. Penglibatan komuniti di Sarawak amat digalakkan untuk bersama-sama menjayakan hasrat dasar kebudayaan negara yang dilancarkan pada bulan lepas dalam usaha menyediakan bahan dan fakta bagi kajian sejarah tempatan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, antara aspek yang boleh diterokai ialah budaya, bahasa, seni, tarian, makanan dan pakaian tradisional. Datuk Seri Nancy menambah pengumpulan maklumat boleh dilaksanakan melalui pendokumentasian sejarah seperti sejarah lisan, pengkisahan dan rakaman. Tambahnya, masyarakat boleh mendapatkan khidmat nasihat Arkib Negara berkaitan usaha pendokumentasian ini dalam menyemarakkan peranan Arkib komuniti. Sehubungan itu, Datuk Seri Nancy menyeru masyarakat untuk membantu menyumbang bahan-bahan yang bernilai sejarah untuk memperkayakan koleksi rekod persendirian di Arkib Negara bagi tujuan penyelidikan dan pembelajaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Bicara Sejarah Sarawak di Kuching. Pelaksanaan undi 18 tidak akan terpakai pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Mengesahkan demikian, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini kerana pelaksanaan bagi perkara itu hanya akan terpakai mulai tahun hadapan. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, meskipun akur dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuching untuk pelaksanaan undi 18 sebelum 31 Disember ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagaimanapun belum bersedia daripada segi pelaksanaan, terutamanya berkenaan sistem. Beliau dalam majlis randau bersama pemimpin masyarakat peringkat Parlimen Santubong di Kuching juga mengingatkan bahawa isu berkaitan pilihan raya dan pengundian adalah perkara yang serius. Apa yang perlu dipastikan adalah pelaksanaan yang lancar untuk mengelakkan sebarang ruang pertikaian dan seterusnya menyebabkan ketidakstabilan kepada kerajaan yang diundi oleh rakyat. Ujar beliau lagi, mempolitikkan undi 18 hanya akan menyebabkan kekeliruan dan penyampaian maklumat salah kepada rakyat. Pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilih automatik akan menyaksikan peningkatan lebih 40% dalam jumlah pengundi kepada 21.2 juta daripada 14.9 juta pemilih yang didaftarkan pada pilihan raya umum ke-14. Berikutan itu, SPR akan menghadapi tugas besar untuk membersihkan senarai itu bersama-sama dengan agensi berkaitan untuk memastikan hanya individu yang layak mengundi berada dalam senarai. Daftar pemilih mesti dikemas kini untuk menyingkirkan mereka yang telah meninggal dunia, jatuh sakit, hilang akal atau dipenjarakan. Projek grid bekalan air kini mencapai 65% siap di seluruh negeri. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, meskipun terdapat kelewatan projek, namun banyak kawasan yang sebelum ini tidak mendapat bekalan air telah diliputi. Pun begitu, kelewatan projek jelas impak daripada COVID-19 yang membelenggu seluruh dunia sejak awal tahun lepas. Sebab satu ketika dulu, semenjak tahun 50-an, mereka hanya bergantung kepada air hujan dan tangki dan sebagainya. Masalah dia musim kemarau. Jadi pasal dia hantar ke air ke sini. Sekarang dia mempunyai apa yang whatever has been privileged to people in the city, the same quality of water yang dia akan mereka terima di sini. Namun beliau yakin kesemua 322 projek grid bekalan air bersih dapat disiapkan sebelum tahun 2025 dengan peruntukan kerajaan negeri. Datuk Seri Stephen bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran projek bekalan air Kampung Sibulaut bahagian Kuching. Projek bekalan air ke kampung yang didiami 22 pintu itu mula dilaksanakan tahun lepas dengan peruntukan 4.16 juta ringgit. Projek-projek pembangunan giat dilaksana di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut dalam usaha menangani permasalahan di beberapa kawasan yang sering dilanda banjir ekoran tibanya musim tengkujuh. Memastikan pembangunan infrastruktur mampu memenuhi keperluan penduduk setempat, ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Noriza Jau.
projek penambahbaikan dari segi saliran dan perparitan serta naik taraf longkang antara langkah diambil pihak berkuasa tempatan PBT terutamanya di Krukuk dan Pujut Corner. Council actually has several projects lah. Some is at the moment in the process of coming out for tender and all that. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang berkata longkang di Krukuk perlu ditambah baik berikutan kapasitinya tidak mampu untuk menampung jumlah air terutama ketika berlaku hujan lebat. Ia merupakan kawasan kediaman terawal di Miri dan kebanyakan spesifikasi serta reka bentuk longkang lama perlu dinaik taraf. Kadang-kadang kalau kuat hujan, dia memang masuk ke rumah. Banjir tidak kuat lah, tapi dia akan masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kadang-kadang binatang yang macam ada skorpion, dia masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kita orang takut saja itu saja. Kerja-kerja untuk membina peparitan sedang dalam pembinaan dan telah pun bermula pada awal November ini. Manakala projek peparitan bagi penyelesaian masalah banjir kilat di Krukuk 9 dan 10 pula masih pada peringkat mereka bentuk peparitan yang sesuai agar dapat mengalirkan air banjir melimpah terus ke sungai. Now the capacity of this drainage in some areas are no longer adequate to handle the volume of runoff water, especially during heavy downpour. Buat masa ini, pihak PBT mempunyai beberapa projek naik taraf peparitan di kawasan kediaman masing-masingnya di Pujut 2, Pujut 3, Pujut 4 dan Pujut 5. Ketika ini juga satu projek saliran dan perparitan di Pujut Corner dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan berkenaan. Semua sampai bilik sana. Sekarang tidaklah, sudah ada bikin tu. Untuk Jeraya dulu semua tanah. Sebab tu datang dari sana tu parit lah. Memang gembira lah sebab kan paritnya sudah ada, akan tidak banjir lagi lah. Family kami pun okey lah. Dia cakap, parit sudah jadi. PBT sedaya upaya memastikan setiap projek yang dirancang maupun tertangguh ekoran pandemik COVID-19 dapat disiapkan penghujung tahun ini. Selain usaha mengatasi masalah banjir kilat di Pujut, baru-baru ini juga PBT telah menyiapkan beberapa penambahbaikan untuk jalan yang diturap semula, iaitu membabitkan jalan Piasau dari GK Supermarket menuju ke Kenyalang Supermarket. Dun Pujut mempunyai jumlah pengundi seramai 26,202 pada pilihan raya negeri ke-11 yang lepas, dengan majoriti penduduknya terdiri daripada masyarakat Cina dan selebihnya Melayu serta masyarakat Bumiputera yang lain. Masalah banjir kilat di kawasan terjejas di beberapa tempat di Dun Pujut akan dapat diatasi kelak apabila siapnya projek saliran dan perparitan yang baik di sini. Langkah pihak PBT mereka bentuk sistem perparitan yang baru dan bersistematik diharap dapat mengatasi masalah banjir kilat ini. Nuriza Jau untuk RTM. Terima kasih Nuriza. Artis dan komposer lagu bidayuh di negeri ini digesa untuk terus mempertingkatkan kualiti lagu agar dapat diketengahkan ke peringkat global. Ke arah itu, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komuniti Datuk Willy memberitahu artis-artis baru juga digalak bukan hanya menyanyikan lagu-lagu tradisional, malah mempelbagaikan ciptaan lagu moden seperti dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Jelas Datuk Willy, ia merupakan cabaran untuk artis bidayah melangkah lebih jauh bagi memartabatkan lagu-lagu bidayah untuk terus relevan dan kompetitif seiring dengan kemajuan industri muzik negara. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Anugerah Carta Lagu Bidayah SCLB edisi ke-7 di Auditorium Piramli RTM Kuching. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof dalam ucapannya memaklumkan objektif utama SCLB ke-7 ini diadakan bagi memberi motivasi kepada penggiat seni kreatif seperti pengubah lagu dan penulis lirik untuk terus berkarya. Turut diadakan pelancaran logo baru ACLB yang akan diguna pakai pada setiap penganjurannya pada masa akan datang.
Sementara itu, Malam Kemuncak Anugerah Carta Lagu Bidayah SCLB edisi ke-7 menyaksikan lagu Arif Makat Bitandak dari Kerry Gares menjadi juara SCLB tahun ini. Kerry Gares juga memenahi kategori vokal terbaik sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta piala. Beliau kali ketiga menyertai SCLB berjaya mengekalkan kedudukannya yang juga dinobatkan juara pada SCLB ke-6 tahun 2019 menerusi lagu Dayung Bidayah. I memang tak sangka sebab one thing preparation untuk final ni memang agak rumit sebab I last minute demam. Sekarang pun boleh dengar lah sikit ada semua kan. So I tak expect lah yang judges beri peluang untuk dengar lagi I boleh nyanyi ke live ni. So thank you so much kepada RTM. Sementara itu, rezeki berpihak kepada Cornelius Lim apabila dinobatkan naib juara menerusi lagunya Rentep, tidak menyangka pertama kali menyertai SCLB pulang tanpa tangan kosong. Tipulah kalau kita kata kita tak happy, kita tak bersyukur lah, memang rasa bersyukur sangat sebab betul-betul ada rezeki untuk malam ni nombor 2. Bagi artis yang tidak asing lagi dalam industri muzik Bidayuh, Claudia Gares bersyukur walaupun mendapat tempat ketiga pertama kali menyertai SCLB menerusi lagu terbarunya Kenak Dok Madin. I'm grateful, thankful. I didn't think that I will get something at least, but then the goal here is actually to be able to buat lagu yang a quality song, something that can ikut trend terkini tu, menaikkan lagi quality lagu-lagu Bidayuh. So hopefully there are more singers out there are more musicians out there yang boleh buat lagu mengikut trend terkini, modern songs. Manakala kategori lagu paling popular diungguli kumpulan remix R2 menerusi lagu Sisa Lila yang membawa pulang RM1,000 dan piala. SCLB edisi ke-7 tahun ini menampilkan 10 lagu terbaik dan juga merupakan acara kemuncak rancangan hiburan mingguan terbitan YFM Bidayuh setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ia memaparkan lagu-lagu Bidayuh dari kawasan Bau, Serian dan Pedawan. Sekian berita pagi Sarawak edisi 7 November. Sehingga berjumpa lagi, saya Fazril Hisham Afandi. Salam hormat. Assalamualaikum.